Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena Brunei December Festival 2020, Syarikat Pemasaran Brunei Shell Marketing BSM menganjurkan acara Fuel Good Weekend. Acara selama 3 hari itu diadakan di Airport Mall Brakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, selaku ahli lembaga pengarah BSM. Ia diadakan bertujuan memberikan pengalaman otomotif secara interaktif dan memperkenalkan beberapa produk baharu. Dibuka untuk kunjungan orang ramai dari 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik juga disediakan, termasuk tawaran dan potongan harga produk syarikat berkenaan. Sesuai dengan rancangan Pelan Strategik Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah bagi tempoh 2020 hingga 2025, aktiviti dan projek kelolaan Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah akan menjurus kepada visi masyarakat mandiri. Para sukarelawan akan terus menjadi rakan strategik Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah dalam mencapai matlamat strategik ke arah projek dan aktiviti kebajikan yang lebih bermakna dan lebih menepati matlamat strategik Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Para sukarelawan akan terus diberi ruang untuk mengungsikan cambahan idea, kemahiran dan kepakaran mereka. Perkara ini ditegaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, selaku ahli lembaga pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah dan pengerusi jawatan kuasa meneliti bantuan-bantuan Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah semasa majlis penghargaan sukarelawan Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah malam tadi. Majlis berlangsung di Tarindak di Seni, Bandar Seri Begawan. Dalam pada itu juga, Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah akan menyusun beberapa aktiviti menjurus kepada peningkatan ilmu, kursus-kursus motivasi, pengurusan, keusahawanan dan kepimpinan yang bersusayan sebagai nilai tambah agar sukarelawan dapat menjadi rakan strategik yang lebih berwibawa dan bermakna. Dalam kesempatan ini, perambah saya ingin menyuruh kepada para sukarelawan akan terus bergiat aktif dan tidak akan jemu untuk mengongsi kemahiran dan buah fikiran bernasib kita dalam sama-sama melaksanakan projek dan aktiviti kebajikan membantu masyarakat yang memerlukan bantuan, terutama golongan yang daif, miskin, kurang upaya dan sebagainya di negara ini. 347 orang ahli sukarelawan yang aktif menyumbangkan khidmat bakti dalam menjayakan projek-projek dan aktiviti-aktiviti yayasan sepanjang tahun 2020 menerima sijil. Ditubuhkan pada 8 Januari 2005, unit sukarelawan yayasan merupakan satu platform untuk membolehkan sesiapa sahaja yang berhasrat dan berminat menjadi sukarelawan yayasan untuk tampil menyalurkan sumbangan khidmat bakti mereka dalam mengendalikan aktiviti kebajikan, terutamanya dalam perkhidmatan masyarakat. Antara yang hadir, Pengeran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengeran Haji Bahar, Pemangku Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku ahli lembaga pengarah yayasan dan timbalan pengerusi jawatan kuasa meneliti bantuan-bantuan yayasan. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan September 2020 meningkat sebanyak 1.5% tahun ke tahun berbanding dengan bulan September 2019. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran akhbarnya juga menjelaskan harga makanan dan minuman ringan mencatatkan peningkatan sebanyak 2.2%, manakala harga bukan makanan mencatatkan peningkatan sebanyak 1.4%.
Peningkatan IHP adalah didorong oleh peningkatan harga dan kos pelbagai barangan dan perkhidmatan iaitu 10.5%, makanan dan minuman ringan 2.2% dan pengangkutan 0.9%. Walau bagaimanapun, peningkatan diimbangi oleh penurunan harga dan kos restoran dan hotel iaitu 1.1%, rekreasi dan kebudayaan 0.2% dan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain 0.1%. Kenaikan bagi harga pelbagai barangan dan perkhidmatan sebahagian besarnya adalah disebabkan oleh peningkatan harga insuran. Harga makanan dan minuman ringan meningkat adalah disebabkan oleh kenaikan harga sayur-sayuran dan daging segar disebabkan oleh bekalan terhad. Manakala harga air mineral dan minuman ringan yang tinggi adalah disebabkan oleh minuman ringan non-aerated yang terpilih. Harga pengangkutan pula meningkat disebabkan oleh harga tiket penerbangan bagi menampung kos operasi dari jadual penerbangan yang terhad. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP bagi bulan September 2020 meningkat sebanyak 0.1% berbanding bulan Ogos 2020. Indeks makanan dan minuman ringan menurun sebanyak 0.04%, manakala indeks bukan makanan meningkat sebanyak 0.1%. IHP mengukur perubahan harga barangan dan perkhidmatan yang dibayar oleh pengguna dalam satu tempoh masa yang ditetapkan dan dikumpulkan setiap bulan. Senarai barangan dan perkhidmatan dalam IHP adalah berdasarkan maklumat perbelanjaan purata sebuah keluarga yang diperolehi melalui kajian perbelanjaan keluarga. Laporan penuh IHP bagi bulan September 2020 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.bn. Tiada kes jangkitan baharu dicatatkan kemarin di negara Brunei Darussalam dengan 2 kes aktif COVID-19 masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 152 dengan kes yang sembuh seramai 147 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 11 kes. 676 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 9,153 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 111 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 78,966 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Sempena ulang tahun penubuhan Masjid Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah ke-20 petang kemarin diadakan majlis doa kesyukuran. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Majlis didahului dengan bacaan surah Yasin beramai-ramai dan diikuti dengan bacaan dikir Ashrakal serta diteruskan dengan bacaan doa kesyukuran. Sejak mula ditubuhkan pada tahun 2000, masjid ini bukan sahaja menjadi tempat peribadatan, bahkan menjadi pusat kegiatan dan aktiviti yang bermanfaat bagi penduduk kampung sekitarnya. Pada majlis ini, 39 orang dilantik menjadi ahli jawatan kuasa takmir Masjid Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah, Kampung Bolkiah A bagi sesi 2020-2022.
Dalam usaha untuk mencapai kejayaan, setiap individu hendaklah sentiasa berhati-hati dan memastikan kejayaan diperoleh dengan cara yang betul, tidak menyalahi hukum syarak dan juga undang-undang negara seperti mencuri, pecah amanah dan termasuklah juga rasuah. Khutbah Jumaat kemarin bertajuk Bahaya Rasuah, menekankan bahawa rasuah merupakan antara perbuatan yang keji dan dilarang dalam agama Islam. Rasuah merupakan penyakit masyarakat yang wajib untuk dicegah kerana rasuah mendatangkan banyak kesan yang buruk bukan sahaja terhadap individu bahkan juga pada masyarakat dan negara. Negara Brunei Darussalam memandang serius akan kesalahan rasuah kerana ia adalah virus berbahaya yang mesti dibendung dan dicegah penularannya. Justru dalam usaha untuk membenteras rasuah di bumi Darussalam ini, Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 telah diperkenalkan yang memperuntukkan hukuman maksima RM30,000 dan 7 tahun penjara bagi sesiapa saja yang sabit kesalahan rasuah. Rasuah itu amat berbahaya. Bahayanya adalah amat besar sehingga melibatkan bangsa dan juga negara. Oleh yang demikian, hindarkanlah diri bangsa dan negara kita dari gejala rasuah. Sebagai umat Islam, kita hendaklah menjauhi dan menghindarkan diri daripada perbuatan rasuah yang ditegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersempena dengan Hari Anti Rasuah antarabangsa yang disambut setiap tahun pada 9 hari bulan Disember, marilah kita bersama-sama berganding bahu dalam memerangi gejala rasuah dengan melaporkan kegiatan tersebut pada Biro Mencegah Rasuah jika kita mengetahui atau mempunyai sebarang maklumat mengenainya. Mahir dan fasih berbahasa Arab memberi kelebihan kepada seorang murid sekolah Al-Falah memenangi peraduan bahasa antarabangsa yang dianjurkan oleh Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Dunia Islam (ISISCO). Dengan mengetengahkan isu kebersihan dan kesihatan semasa pandemik COVID-19, Abdul Hadi Muayyad bin Haji Azrul, peserta dari negara Brunei Darussalam, memenangi anugerah Bayan Award for Creative Expression in Arabic bagi kategori kanak-kanak pelajar sekolah rendah. Hadiah dan kemenangan ini kepada diri saya ialah sangat besar kerana dapat mewakili sekolah buat kali terakhir tahun ini dan juga dapat mewakili negara Brunei Darussalam ke peringkat antarabangsa. Saya berharap agar apa yang saya sampaikan dalam peraduan itu akan boleh dimanfaatkan bagi orang ramai untuk mengetahui lebih lanjut tentang COVID-19. Sangat berbangga kerana Abdul Hadi berjaya memenangi peraduan tersebut dan mewakili sekolah dan negara Brunei Darussalam sekaligus. Terima kasih juga kepada guru-gurunya lah kerana mengajar dan memberi latihan yang intensif kepada Abdul Hadi. Bahasa Arab ada 6 minatnya, so insya-Allah mudah-mudahan diberi rezeki lagi untuknya terus memupuk minatnya tu dalam bahasa Arab. Pembuatan daging belutak secara moden mampu menghasilkan lebih 100 bungkus sehari untuk diedarkan ke pasaraya di negara ini. Pembuatan daging belutak oleh Nikmat Roast Company Sdn Bhd bermula pada tahun 2000 dengan sebuah kedai runcit berskala kecil dan berpindah ke tapak perindustrian D. Bribi sejak 2 tahun lalu. Paparan mengenai pembuatan daging belutak antara yang dimuatkan dalam berita ekonomi esok. Selain dari pembuatan belutak klasik, syarikat milik Dayang Haja Rosnani binti Haji Abdul Hamid juga membuat golongan belutak atau slice beef belutak. Ini adalah untuk memudahkan lagi orang ramai, terutama ketika hendak memasak dan memotong belutak tersebut. Juga dimuatkan dalam berita ekonomi esok, Bruneian Made Mini Showcase yang baru-baru ini diadakan di Airport Mall Brakas mampu membuktikan anak-anak tempatan sudah berupaya menghasilkan produk atau jenama sendiri yang boleh berkembang menyaingi jenama-jenama antarabangsa. Ikuti paparannya dalam berita ekonomi esok 13 Disember 7 malam melalui saluran RTB Perdana.
Simpang 32 Kampung Tanah Jambu 2 dan kawasan sekitarnya dan Simpang 38 Jalan Cempaka Park, Jalan Raja Isteri, Pengiran Anas Saliha Kampung Tumasik dan kawasan sekitarnya akan mengalami pemotongan sementara bekalan elektrik hari ini. Ikuti maklumat mengenainya. Sukan DPMMFC Indra AC, Kasuka FC dan Kota Ranger FC menerima sijil Kelab Lesen AFC 2020. Penyampaian sijil lesen tersebut diadakan petang kemarin pada majlis penutupan seminar pertandingan Anjuran Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Brunei Darussalam NFABD. Seminar pertandingan selama 5 hari disertai oleh 27 orang terdiri dari wakil persatuan-persatuan bola sepak daerah, kelab-kelab dan pasukan bola sepak tempatan. Penyampaian sijil Kelab Lesen AFC disempurnakan oleh Pengiran Haji Mentusin bin Pengiran Haji Mentasan, Presiden NFABD. Manakala JC Lis, wakil Deloitte & Touche menyampaikan sijil kepada peserta seminar. Sementara itu, 4 kelab menerima lesen kebangsaan terdiri dari Ikhlas MBSFC, Pancur Murai FC, Setia Perdana dan Wijaya FC. Pengiran Jamilah binti Pengiran Pasangan Desen Chong Mintin dan Muhammad Haziq Rozib serta pasangan Rashikah Shazana Muhammad dan Sofia Shazana Muhammad muncul juara kategori masing-masing dalam kejohanan badminton Shuttle Time Brunei Remaja bawah 13 tahun. Perlawanan akhir berlangsung petang kemarin di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah, Brakas. Pasangan Desen Chong Mintin dan Muhammad Haziq Rozib juara bergul lelaki menewaskan pasangan Muhammad Mirza Afif Syahmi Sofian dan Muhammad Talipudin Ermadina dengan keputusan 21-5, 21-14. Sementara itu, pasangan adik-beradik Rashikah Shazana Muhammad dan Sofia Shazana Muhammad menjuarai bergu perempuan selepas menundukkan pasangan Nurul Fatihah Batrisha Haji Moim dan Gayatri Suresh Shindi 21-15, 21-11. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Azlan bin Pengiran Haji Tengah Omar, pemangku pengarah Jabatan Belia dan Sukan.